Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan menerangkan tajuk vocabulary iaitu kosakata di dalam penulisan An Introduction to Applied Linguistics yang ditulis oleh Norbert Smith. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Al-Kindi, Muhammad Yazid bin Ahmad dan saya sendiri Muhammad Qayyum bin Ismail. Dalam penulisan Norbert Smith, kami pecahkan kepada 5 tajuk, iaitu apa itu kosakata, yang kedua, apakah kosakata yang perlu dipelajari, yang ketiga, bagaimana kosakata perlu dipelajari, yang keempat, strategi penguasaan kosakata, yang kelima, menilai pengetahuan kosakata. Okey, yang pertama, apa itu kosakata? Pelbagai pentarifan tentang masuk kosakata, iaitu para sarjana nak menguraikan masuk kosakata itu luas. Okey, antaranya kosakata yang boleh kita lihat daripada beberapa kriteria, iaitu yang pertama dari segi ortografi, iaitu kosakata ialah kata satu rangkaian huruf yang termasuk juga beberapa tanda baca yang memisahkan patah perkataan seperti tanda sempang dan ortologi, iaitu kata. Yang kedua, kosakata dari sudut fonologi. Kata dikenali melalui pemisahan kesatuan bunyi ketika menyebut sesuatu ujuran. Yang ketiga, kosakata dari sudut semantik. Sesuatu perkataan ialah unit bahasa minimum yang mempunyai makna tunggal. Yang seterusnya, morfologi. Kosakata boleh dilihat sebagai satu bentuk bebas yang minimum. Kosakata dari sudut sintaksis. Sesuatu perkataan yang dikenali dengan keupayaan untuk berdiri sendiri sebagai frasa atau ayat yang minimum. Baiklah, kosakata menurut Kamus Dewan Bahasa, keseluruhan kata dalam suatu bahasa dikenali sebagai kosakata. Pendapat Paul Nation dan Paul Miera menyatakan bahawa sekiranya kita hendak mengira beberapa patah perkataan buku itu ditulis atau mengukur berapa laju seseorang boleh menutur atau membaca dalam seminit, mereka berpendapat bahawa kita perlu mengiranya sebagai satu perkataan sebagai satu unit. Sebagai contoh, Ali suka membaca buku. Saya suka dapat 4 patah perkataan, iaitu Ali 1, 2 suka, 3 membaca dan 4 itu buku. Jadi jumlah adalah 4 patah perkataan. Okay, mereka berpendapat juga sekiranya kita ingin mengukur tentang pengetahuan dan penguasaan kosakata seseorang, mereka berpendapat kita perlu mengukur saiz perkataan, iaitu word types, yang dikuasai oleh seseorang. Sebagai contoh, 2 makna yang berbeza. Yang pertama, generation of electricity. Yang kedua, the younger generation. Iaitu yang pertama bermaksud generation electric lah. Yang kedua iaitu generasi muda. Seterusnya, sekiranya tujuan pembelajaran kosakata itu kita nak mengukur sebagai tujuan pembelajaran kosakata, kita perlu memilih unit iaitu token sebagai satu alat untuk mengukur, untuk melihat pengetahuan atau penguasaan seseorang dalam berbahasa. Dan ini dibuktikan dalam penulisan Nagy, Anderson, Scott and Stallman berkaitan dengan perkataan derivasi, iaitu dalam bahasa Arabnya mushtaq, istishqaq. Poin yang seterusnya, sekiranya kita hendak mengukur pelajar, learners, dalam menguasai pengetahuan kosakata, mereka berpendapat perkataan derivasi adalah salah satu pengukuran yang sesuai, iaitu word family. Okay, seterusnya, sekiranya kita hendak mengukur pengetahuan produktif dalam kemahiran menutur dan menulis, mereka berpendapat saiz dan lema adalah pengukuran yang sesuai. Okay, kat sini ada beberapa isu, iaitu sebahagian perkataan seperti good morning, at the end of the day, seolah-olah dikira sebagai perkataan tunggal, iaitu satu token, bukan dikira sebagai 2 ataupun 4 kat situ. Ini menurut pandangan Paula dan Saida, menyatakan bahawa penutur asli yang fasih kerana telah menyimpan banyak formula bahasa semasa berkomunikasi. Beberapa fenomena formula bahasa iaitu pre-formulated language, iaitu bagaimana unit pelbagai perkataan yang boleh disimpan sebagai unit tunggal. Formulas, bagaimana unit pelbagai perkataan boleh digunakan berulang kali. Lexical phrase, bagaimana frasa tertentu digunakan untuk mencapai fungsi tertentu. Formulaic sequence or multi-word item, rangkaian kata yang disimpan dalam fikiran dan digunakan ketika berkomunikasi.
Kosakata perspektif pembelajaran diklasifikasikan formula bahasa kepada 3 kategori, iaitu core idiom, figuratif dan literal. Core idiom membawa maksud simpulan bahasa, perkataan yang tidak jelas maksud keseluruhan, melainkan ia digabungkan dengan perkataan yang lain. Sebagai contoh, of course, out of hand. Figuratif iaitu kiasan, perkataan yang mengandungi dua maksud yang sama, tersurat dan tersirat. Dan akhir sekali, literal, makna yang sebenar bukan kiasan. Sebahagian formula bahasa terdiri daripada makna yang sebenar. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Harun, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, menyambung perbincangan daripada sahabat saya sebentar tadi berkenaan dengan tajuk vocabulary. Jadi part saya akan cerita berkenaan dengan what vocabulary should be learned, iaitu apakah kosakata yang perlu dipelajari. Kalau kita lihat dalam kitab, penulis meletakkan dua aspek. Aspek yang pertama iaitu keperluan kosakata bagi pelajar. Bermaksud, kalau kita lihat kajian sarjana, antara ciri kosakata yang perlu diberi perhatian ialah apa? Disebut ialah kosakata yang boleh membantu pelajar untuk mengungkapkan dalam situasi yang lebih mudah dan juga lebih selesa. Maksudnya contoh, kita mudah nak sebut. Kemudian secara spontan ketika mana kosakata itu diperlukan dan kita boleh pilih yang biasa digunakan. Itu antara contoh keperluan kosakata bagi pelajar. Kemudian yang kedua, kegunaan kosakata. Bermaksud kita memilih perkataan yang banyak berulang dalam pelbagai konteks. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan tersebut, kosakata tersebut bukan hanya tertumpu pada satu bidang tetapi pelbagai bidang. Contoh, kalau kita lihat perkataan tanah wala. Tanah wala kadang-kadang boleh membawa maksud menjamah makanan. Dan kadang-kadang tanawala boleh membawa maksud membincangkan. Dan seterusnya tanawala boleh maksud mengambil. Itu antara contohlah kegunaan kosakata. Jadi dua aspek ini adalah aspek yang sangat penting untuk mempelajari kosakata, iaitu keperluan kosakata bagi pelajar dan yang kedua kegunaan kosakata. Kemudian seterusnya terdapat beberapa tahap kosakata yang menjadi faktor kepada persoalan saiz kosakata. Yang ini yang banyak kajian sarjana bincang berkenaan dengan saiz ataupun jumlah kosakata. Yang pertama iaitu kosakata kekerapan yang tinggi. Yang kedua kosakata kekerapan rendah. Kemudian yang ketiga kosakata teknikal. Kosakata teknikal ni kalau dalam kitab antara contoh yang penulis letakkan iaitu bidang perubatan ataupun bidang medical dan juga bidang anatomi. Seterusnya sahabat-sahabat rahmat Allah sekalian, di bawah topik berkenaan dengan how should vocabulary be learned ataupun bagaimana kosakata perlu dipelajari. Jadi dalam kitab tersebut penulis meletakkan yang pertama, pembelajaran kosakata input berfokuskan makna. Bermaksud input ni lebih fokus kepada dua kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan juga kemahiran membaca. Dan akan datang kita akan jumpa kosakata output yang fokus kepada bertutur dan juga menulis. Jadi untuk pembelajaran kosakata input berfokuskan makna ini, yang pertama mendengar dan juga membaca. Pembelajaran secara implisit melalui pendengaran dan pembacaan. Implisit ni maksudnya secara tidak langsung lah. Kemudian penutur asli, iaitu orang yang bercakap asal bahasa tersebut, mempunyai peluang yang lebih besar untuk pembelajaran kosakata tersebut. Sebab memang bahasa dia kan. Kemudian bukan penutur asli akan berhadapan dengan tiga keadaan. Iaitu keadaan yang pertama, perkataan baru dalam jumlah yang sangat kecil yang ditulis oleh penulis 1/50. Kemudian yang kedua, bukan penutur asli perlu perkataan dalam jumlah yang besar. Lebih kurang disebut dekat sini 1 million or more per year. Maksudnya lebih daripada itu setiap tahun. Kemudian jumlah perkataan akan meningkat sekiranya diberi perhatian kepada perkataan yang tidak diketahui. Kemudian kebanyakan hasil kajian menyatakan bahawa pembelajaran bahasa melalui pendekatan secara implisit dan eksplisit banyak memberi kesan kepada penutur bukan asli dalam memahami bahasa. Pembelajaran secara implisit mesti dilakukan secara berulang kali agar menjadi kuat dalam pengetahuan seseorang. Seterusnya, fokus dua kemahiran ini, iaitu kemahiran membaca dan juga kemahiran mendengar. Jadi cara macam mana kita mempelajari vocabulary ini, dari segi kemahiran membaca, cara memperoleh kosakata melalui pembacaan yang pertama mesti dirancang dengan baik.
Yang kemudian, yang kedua, perlu dimonitor ataupun dipantau dengan baik. Dan yang ketiga, program membaca yang berfokus kepada tahap seseorang. Kalau kita lihat dalam kitab ini meletakkan peringkat pembacaan terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama rendah, lebih kurang 5,000 patah perkataan. Yang kedua di peringkat pertengahan di antara 25,000 ke 35,000 patah perkataan. Dan kemudian satu buku yang dikenali sebagai graded reader, iaitu pembaca bertahap selama 2 minggu. Kemudian bagi kemahiran mendengar, antara proses untuk kita mempelajari kosakata tersebut ialah perkataan yang tidak diketahui dalam jumlah yang kecil dan kosakata yang berkesan. Kemudian pembelajaran secara implisit boleh dipelajari melalui guru. Kalau kita tengok kemahiran mendengar pun, saya teringat bila Dr. Harun pernah sebut bagaimana kita mengajar anak-anak kecil kita yang usia beberapa bulan ataupun setahun 2 tahun. Dia akan mulakan dengan proses pendengaran. Lama-lama dia akan dapat bahasa tersebut. Kemudian kualiti input yang berkesan serta ada pengulangan akan memberi kesan kepada penutur. Kemudian sahabat-sahabat rahmat Allah sekalian, pembelajaran kosakata output berfokuskan makna pula terdiri daripada 2 kemahiran ni, iaitu kemahiran menutur dan kemahiran menulis. Antara cara untuk memperbanyakkan kosakata, yang pertama aktiviti lah. Sebab kalau kita lihat banyak kajian sarjana, antara aktiviti-aktiviti yang boleh menambahkan kosakata, contoh aktiviti sukan, contoh kita buat kuis bahasa. Itu antara contoh lah aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat untuk memperbanyakkan kosakata. Bercakap dalam kumpulan, kemudian menggabungkan perkataan yang sedia ada dengan yang baru. Jadi kita lihat Joe, Nation dan Newton 1996, perkataan yang sedia ada disebarkan ataupun direka untuk aktiviti-aktiviti yang lain untuk mengukuhkan kosakata. Seterusnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, penulis ada membincangkan berkenaan dengan pembelajaran secara eksplisit. Kalau kita tengok perbezaan tadi, kita sebut implisit kemudian eksplisit. Kita tengok perbezaan maksud. Eksplisit ni bermaksud dinyatakan dengan tepat dan jelas tanpa dikias-kias. Sebaliknya kalau implisit ni secara tidak terang-terangan ataupun secara tersirat. Bermaksud pembelajaran secara eksplisit ni adalah pembelajaran secara berfokus berkenaan dengan vocabulary ataupun kosakata. Jadi penulis menerangkan pembelajaran bahasa secara eksplisit memberi kesan positif berbanding dengan secara implisit kerana objektif lebih tercapai. Antara panduan belajar kosakata melalui ikat, yang ni yang disebut dekat dalam kitab tersebut, panduan belajar kosakata melalui ikat, antaranya yang pertama, kaedah buka tutup untuk mengetahui makna lebih berkesan sebab aktiviti tersebut menguatkan ingatan pelajar. Kemudian menggunakan saiz kad kosakata yang sewajarnya, jarak masa pengulangan, minit, jam, hari, minggu, bulan. Kemudian mengulang-ulang perkataan dengan nada yang kuat yang akan menguatkan lagi ingatan untuk ingat kosakata tersebut. Dan membayangkan perkataan dalam pelbagai situasi, mengelakkan perkataan yang sama maksud. Yang ketujuh, mengelak belajar secara bersiri. Dan juga yang ke-8, menggunakan kosakata dalam konteks ayat. Ini semua penulis meletakkan kaedah ataupun panduan belajar kosakata melalui ikat ini untuk apa? Untuk kita menambahkan lagi kosakata dan juga menguatkan lagi kosakata yang ada. Seterusnya, penulis juga meletakkan pengajaran kosakata secara eksplisit, iaitu yang pertama menggunakan aktiviti sebagai alat untuk mengajar kosakata. Macam saya sebut tadilah, sebab ada kajian sarjana yang membuat buku menulis berkenaan dengan antara aktiviti-aktiviti kosakata yang boleh dibuat. Contoh kuis bahasa, banyak menonton cerita-cerita berkenaan dengan bahasa tersebut, contoh bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Kemudian kita boleh buat lakonan, kita boleh buat kuis bahasa. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan kosakata dengan pelbagai cara semasa membaca. Kemudian membuat banyak latihan selepas sesi pembacaan dan pendengaran. Kemudian antara contoh aktiviti yang dibuat juga iaitu detektif perkataan, iaitu bagaimana pelajar melaporkan perkataan yang mereka dapat. Kemudian yang terakhir, mempraktikkan perbendaharaan kata dalam aktiviti seharian supaya perkataan ataupun kosakata tersebut boleh diingat. Seterusnya, untuk perbincangan seterusnya saya serah pada sahabat saya Kindi. Baik, untuk selanjutnya mengasah kefasihan dengan kosakata melalui 4 kemahiran. Yang pertama, tidak melibatkan perkataan yang tidak diketahui. Maksudnya di sini
pelajar mengembangkan kefasihan tersebut dengan memanfaatkan kosakata yang sudah diperolehi dan diketahui. Karena penggunaan kosakata dengan baik itu memerlukan kosakata yang sudah tersedia dengan jelas supaya lancar semasa digunakan dalam 4 kemahiran tersebut. Dan yang kedua, tidak memberi fokus kepada tata bahasa, tetapi memberi fokus kepada 4 kemahiran yang kita ketahui. Yang pertama mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Oleh itu ada 2 pendekatan untuk mengasah kosakata tersebut. Mengasah kefasihan melalui 4 kemahiran tersebut. Oke, baik, yang pertama ialah mengaplikasikan kosakata dengan berulang-ulang atau pembacaan berulang. Contohnya, pelajar diberi kesempatan untuk mengulang sebuah kosakata dalam makalah seperti itu selama 4 menit. Yang pertama kita bagi 4 menit. Setelah diulang-ulang selama 4 menit, kita bagi lagi, kita tambah lagi 3 menit. Selepas itu kalau jika dirasa kurang, maka kita tambah lagi durasinya menjadi 2 menit. Sampai guru berpikir atau merasa bahwa pelajar tersebut sudah merakam kosakata tersebut dengan baik, seperti itu. Untuk pendekatan yang kedua itu membina ayat yang saling berkait. Jadi daripada kita memberikan satu teknik atau satu cara untuk mengajarkan kosakata kepada murid, maka kita sebagai seorang guru harus kreatif dengan memberikan banyak cara. Oke, pelajar, sekarang kita menggunakan cara ini untuk belajar kosakata sampai guru tersebut dan pelajar tersebut sadar bahwa teknik E adalah teknik yang terbaik, teknik B adalah untuk yang terbaik untuk pelajar yang ini. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari pendekatan ini ialah untuk mengembangkan sistem kosakata yang lebih teratur. Jadi kefasihan itu akan didapat karena sistem yang baik yang dilakukan ketika mempelajari kosakata tersebut. Jadi di situ pelajar lebih sistemnya lebih efisien, lebih terhubung dengan baik dan terlatih seperti apa yang dimaukan oleh pelajar dengan guru. Baik, untuk selanjutnya strategi penguasaan kosakata atau strategi pengembangan penguasaan kosakata. Di sini ada 3. Yang pertama adalah menerka makna perkataan, yang kedua pembelajaran melalui kat perkataan dan menggunakannya, yang ketiga ialah penggunaan kamus. Baik, untuk menerka makna perkataan. Jadi di sini pelajar yang mula-mula pelajar harus mengetahui 90% lebih dalam sebuah perkataan dalam sebuah teks. Jadi nanti jika dijumpai oleh pelajar satu perkataan, satu kosakata yang tidak diketahui, maka keterampilan yang dimiliki oleh pelajar ialah menerka makna tersebut. Melalui apa? Melalui kosakata yang sudah diketahui. Jadi dalam satu ayat 90% lebih atau 95% makna sudah diketahui oleh pelajar, tetapi ada satu kosakata yang belum diketahui, maka disitulah keterampilan pelajar kena dikeluarkan, yaitu dengan menerka apakah dengan makna ini sesuai atau tidak. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran melalui kat perkataan dan menggunakannya. Ini sudah biasanya sudah digunakan oleh guru di pelbagai sekolah lah. Di strategi ini juga boleh mencairkan suasana, jadi suasana kelas itu lebih
serono tidak membosankan. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ialah penggunaan kamus. Dengan era digital yang sekarang ini, walaupun kita tidak mempunyai buku kamus yang sangat tebal itu, kita masih boleh mengakses kamus secara online. Jadi semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembangnya pengetahuan. Kita boleh menggunakan kamus online. Jadi di sini boleh lebih fleksibel. Kita tahu kamus di sini banyak pelbagai jenis lah. Mungkin yang pertama ada, karena kita dari bahasa Arab, ada kamus yang Arab diterjemahkan ke Inggris, ada yang Arab diterjemahkan ke bahasa Arab, ada yang bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Melayu. Jadi tidak ada alasan bagi pelajar jika menerka tadi tidak berjaya, dengan strategi menerka tidak berjaya, boleh menggunakan strategi penggunaan kamus. Dengan mencari kamus, sudah menguasai tekniknya, jadi di situ pasti akan ada penambahan kosakata yang diketahui dan dikuasai oleh pelajar. Dan yang terakhir ialah menilai pengetahuan kosakata. Di sini ada 4 tujuan yang kita bentangkan. Yang pertama, tujuan ujian kosakata yaitu mengukur size kosakata. Yang kedua ialah mengukur apa yang baru dipelajari untuk jangka masa yang pendek ini. Setelah itu mengukur apa yang telah dipelajari di dalam kursus untuk jangka panjang, long term. Dan yang terakhir, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kosakata yang sudah dipelajari. Terima kasih. Mungkin ini saja. Kalau ada tambahan atau ada soalan, boleh ditanyakan dan boleh ditambahkan seperti itu.